أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية مسمى ولا لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا والهم الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا قال الشيخ المصلح تعالى نفعنا بعلومه في الدارين pada muka surat 51 baris yang kelima, pada muka surat 51 baris yang kelima, pada katanya dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sabar itu setengah iman dan yakin itu sekalian iman. Bermula sebenarnya sebeda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sabar itu setengah iman, separuh iman, yang mana dalam bahasa Arab katanya as-sabru nisful iman, setengah riwayat katanya as-sabru syatrul iman wal yakinu al-imanu kulluh. Itu bahasa betul hadis bahasa Arabnya al-iman as-sabru syatrul iman wal yakinu al-imanu kulluh. Bermula sabar itu setengah iman, syatrul iman, nisful iman, separuh iman. Dan yakin itu sekaliannya, sekalian iman, sama sebiji dengan iman. Sekalian maknanya bukan setengah bagi iman, sekalian tu lawan bagi setengah. Katanya sabar itu setengah iman. Satu bahagian daripada dua bahagian iman. Sebabnya sebab iman itu iman ada, sebab iman tu setengah daripada setengah pada panggilan kata iman. Dia iman tu satunya kita itu mengikut asal makna dianya tasdik, membenar oleh hati dengan segala rukun-rukun iman. Membenar oleh hati, beriman dengan Allah, membenar oleh hati bahawa Allah itu Tuhan, beriman dengan Rasul, segala Rasul, maknanya percaya, membenar oleh hati dengan segala Rasul hingga seterusnya. Dan setengah daripada makna yang selalu diguna pada pada iman tu ialah
perkara yang zahir daripada iman. Yang mana zahir pada kelakuan-kelakuan kita manusia. Maka perkara-perkara yang ada pada kitanya terbagi kepada dua bahagian. Satunya ialah perkara yang baik. Perkara yang baik, perkara yang ada manfaat di dunia dan akhirat. Dan satu perkara lagi yang berlaku pada kitanya ialah perkara yang memberi mudarat pada dunia dan akhirat. Maka perkara-perkara yang berlaku pada kitanya terbahagi kepada dua. Satunya perkara yang ada manfaat pada dunia dan akhirat. Pada dunia saja atau pada akhirat saja, artinya pada kedua-dua dunia dan akhirat. Ada kalanya perkara itu perkara yang satunya ialah perkara yang memberi manfaat, beri berguna, beri berfaedah kepada kita nisbah dunia dan dunia saja atau akhirat saja atau dunia dan akhirat. Dan yang keduanya ialah perkara yang daripada perkara-perkara yang berlaku pada kitanya ialah perkara yang memberi mudarat pada dunia saja atau pada akhirat saja atau pada dunia dan akhirat. Maka atas jalan keseluruhannya, perkara yang memberi manfaat dan perkara yang memberi manfaat itu tidak berlaku melainkan daripada takdir qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang memberi manfaat kepada kita sama juga perkara yang memberi mudarat kepada kita itu semuanya berlaku dengan sebab dah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersangkutanlah apabila berlaku pada kita, tak kira perkara yang manfaat ke perkara yang memberi mudarat ke, semuanya terpulang kepada kita beriman dengan Allah dan kita beriman dengan qada qadar daripada Allah, baik jahat. Dan bersangkutanlah dengan segala rukun-rukun iman yang lain lagi. Jadi maknanya segala perkara, segala kelakuan yang berlaku pada kita baik jahat, memberi mudarat, memberi manfaat itu datang daripada kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita beriman dengan Allah dan kita beriman dengan bahasanya segala kelakuan, segala perbuatan, segala perkara yang jadi pada kita itu adalah datang daripada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu tepat bersambungan sakutan perkara yang baik, perkara yang jahat tu dengan beriman kita. Sebab kita beriman bahasanya perkara yang baik, perkara yang beri manfaat itu datang daripada Allah satu saja, dan perkara yang beri mudarat, perkara yang jahat itu datang daripada Allah satu saja. Maka semuanya baik jahat datang daripada Allah, terpulanglah kepada beriman dengan Allah dan beriman dengan qada dan qadar. Lepas tu dia ada sakutan dengan kesemualah. Baik jahat itu ada balasan pada akhirat. Ada sakutan dengan beriman dengan hari kiamat. Dan baik jahat itu disampaikan, diceritakan oleh Rasul. Itu ada sakut dengan Rasul. Semuanya ada sakutan dengan rukun-rukun iman. Perkara yang zahir pada kita, yang berlaku pada kita, ada sakutan dengan iman kesemuanya. Maka perkara yang berlaku pada kitanya ada kalanya baik, ada kalanya jahat. Satu nama lagi kata perkara yang beri manfaat, perkara yang beri mudarat. Perkara baik itu perkara yang beri manfaat. Perkara yang jahat itu perkara yang beri mudarat. Maka kita ni apabila datang perkara yang baik yang memberi manfaat kepada kita,
hasil daripada kita beriman dengan Allah dan qada qadar, maka wajiblah kita syukur di atas segala kebajikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wajib kita syukur di atas segala manfaat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan perkara yang memberi mudarat, artinya dikatakan perkara yang jahat itu memberi mudarat, menyusahkan, menyakitikan, semuanya perkara yang jahat dan perkara yang memberi mudarat kepada kita. Pulang kepada iman juga, percaya bahawasanya itu datang daripada Allah, datang daripada qada qadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara yang jahat ini perkara yang memberi mudarat kepada kita, sekiranya kalau berlaku pada kita, mesti kita guna apa? Guna sifat sabar. Guna sifat sabar. Kalau benda baik, kita guna syukur untuk nak sambut dia. Kita nak sambutan dengan benda, buat sambutan dengan perkara yang baik, perkara yang bermanfaat yang datang kepada kita, sambutan dengan syukur. Perkara yang jahat, perkara yang memberi mudarat kepada kita, kita buat sambutan dia dengan sabar. Maka jadi maknanya iman ini melekat pi syukur, melekat pi sabar. Salah katanya iman ni melekat pi dua buah, ada dua buah. Satu buahnya ialah syukur, satu buah laginya ialah sabar. Maka kerana itulah katanya sabar tu separuh daripada iman. Dengan makna separuh laginya ialah syukur. Jadi separuh laginya, kalau orang tanya, kalau katanya sabar ini separuh iman, mana separuh lagi? Kalau kata sabar ini sebelah bagi iman, mana sebelah lagi? Macam selipar kena ada dua belah kan? Macam selipar tu kena ada dua belah. Kalau sebelah ni sabar, mana dia sebelah lagi? Maka sebelah lagi tu ialah syukur. Jadi maknanya sabar diguna untuk sambutan dengan perkara yang jahat, perkara yang tidak beri manfaat, yang beri mudarat, yang datangan pada kita. Sambut dengan sabar. Perkara yang baik, perkara yang beri manfaat kepada kita, kita sambut dengan syukur. Jadi maknanya sabar dan syukur itu buahan daripada kita percaya bahawa segala perkara yang datang daripada Allah, baik dan jahat, itu datang daripada Allah, datang daripada qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah dikatakan sabar itu separuh iman, setengah iman, syatrul iman, artinya nisful iman. Sebagaimana hadis satu lagi yang disebut hadis marfu' daripada Ibnu Mas'ud, dia katanya al-iman nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Ini jelas. Kata Ibnu Mas'ud pada hadis marfu'nya al-imanu nisfani. Bermula iman tu berbelah dua. Ada dua bahagian. Nisfun separuhnya sabar, wa nisfun syukrun, dan separuh laginya ialah syukur. Campur sabar dan syukur jadi sebuah iman, jadi satu buahan daripada iman. Tapi iman yang dikatanya iman ilik kepada kelakuan yang zahir pada kita, terpulang kepada percaya beriman kita kepada Allah. Dan yakin itu sekaliannya, maknanya sama sebiji. Bukan separuh bagi iman dah. Dan yakin itu sekalian iman. Dan yakin itu sekalian iman. Yakin memanglah, sebab iman tu maknanya tidak sah. Sebab kita belajarnya tidak sah iman kita melainkan dengan yakin. Sebab tu kalau zon tidak memadai, zon barangkali ada berat kepada ada Allah,
Nah, saya tak nak yakin tu kata Tuhan kuasa tapi lebih berat kepada Allah kuasa, maka itu tidak memadai kan. Sebab tu kata yakin tu ialah separuh iman. Maka di sini Nabi katanya separuh sabar tu separuh iman, yakin tu kena atas diri iman dah. Lepas tu nak bagi nampak laginya sebagaimana sebut di dalam kitab Ihya, dia katanya sabar tu separuh iman. Dalilnya waktu kita puasa. Waktu kita puasa. Maka puasa itu dia guna sabar. Puasa itu asal hikmat bagi puasa itu ialah menahankan diri daripada segala syahwah nafsu, daripada kesedapan. Sebab tu ketika puasa tak boleh nak makan, sebab makan ni keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Makan, minum, sebab makan membatalkan puasa, minum pun membatalkan puasa. Apa dia lagi? Jima pun membatalkan puasa. Sebab tu puasa puasa itu menahan daripada keinginan nafsu, daripada makan dan minum dan inginan syahwah. Jadi maknanya puasa itu digunakan untuk menahankan nafsu kita daripada inginan perut, inginan faraj. Inginan perut ialah makan, minum dan syahwah ialah jima'. Tetapi puasa itu dia kita ni kita sabar, sabar kita ni sabar untuk sabar dengan mana kita menahan daripada keinginan nafsu. Dan satu laginya sabar daripada kesusahan. Sabar daripada kesusahan apabila datang bala, datang sakit, kita sabar. Jadi maknanya sabar tu dengan secara luasnya dibagi kepada dua. Sabar di atas sabar daripada kesusahan nafsu. Keinginan nafsu. Sabar daripada keinginan nafsu. Satu laginya sabar daripada kesusahan. Daripada kesusahan. Maka sabar yang kita guna di dalam puasa tu sabar mana? Ialah sabar daripada keinginan nafsu, keinginan nafsu perut dan faraj. Lalu tu dikatakan puasa itu separuh bagi sabar pula. Tu nak bagi nampak katanya sabar tu separuh iman, macam mana? Lepas tu kata pulanya puasa itu separuh bagi sabar. Sebab kita guna sabar daripada keinginan nafsu. Begitulah. Dan dan bersabda ia Nabi SAW bermula sabar dan ihtisab. Bermula sabar dan ihtisab. Ihtisab tu ihtisab macam ihtisab yang sebut apa dia, man qama lailata ramadan imanan wahtisaban. Tu ihtisab tu lah. Man qama lailata ramadan imanan wahtisaban. Tu ihtisab. Nak cerita kata lafaz ihtisab apa maksud? Bermula sabar dan ihtisab. Dua ihtisab ni apa dia ihtisab? Yakni nak tafsir mana ihtisab. Dia ya. Lafaz hadisnya begini.
bermula sabar dan ihtisab, tu terlebih afdal daripada merdekakan beberapa hamba. Itu hadis. Adapun yakni itu tafsir makna ihtisab. Adapun lafaz hadisnya bermula sabar dan ihtisab, depan sikit, terlebih afdal daripada merdekakan beberapa hamba dan memasuk hingga akhir. Itu lafaz hadis. Lepas tu yakni mengirakan itu nak tafsirkan makna ihtisab. Sebab ihtisab tu ambil daripada hisab, mana mengira. Membilang. Yakni mengira-ngirakan pahala pada Allah. Mengira-ngirakan pahala daripada Allah. Mana ingat katanya, kalau kita buat amal ibadat, Allah akan bagi pahala kepada kita. Apabila kita buat amal ibadat, ingat kata Allah akan bagi pahala kepada kita. Macam kita bekerja makan gaji lah. Macam kita bekerja makan gaji. Kalau gaji tu misalan katanya 100 sehari. Apabila kita kerja tu gaji kita 100 sehari. Apabila kita kerja dah 10 hari, kita dah kira kata ni akan dapat gaji pada token 1000. Gitu. Mengira-ngirakan pahala daripada Allah. Ingat kata Allah akan beri pahala kepada kita. Satu lagi, ni kena gabung dua perkara nak panggil makna hisab ihtisab. Dan meniatkan dengan dia akan amalan, dan meniatkan dengan amalan kerana wajahnya wajah Allah. Jadi buat amal dengan secara ikhlas. Memanglah nak dapat pahala dia kena ikhlas kan. Tak ada ikhlas maknanya tak dapat pahala. Dan kita ingatlah maknanya meniatkan dengan amalan akan wajahnya, maknanya amal dengan secara ikhlas. Dengan maknanya kita buat amal ini bukan kerana lain, kerana Allah semata-mata. Akan wajahnya, akan zatnya, zat Allah. Akan wajahnya, akan zatnya, zat Allah. Jadi amalan kita ni tak lain tak bukan kerana Allah, bukan kerana lain. Itu mana memanglah begitu tu. Jadi maknanya ihtisab, kita buat amal ni, ingat kata amalan ini ada balasan baik daripada Allah, ada pahala daripada Allah. Allah Ta'ala akan bagi pahala. Lagi pulanya nak dapat pahala, tak dapat tidak, kita kena ikhlas. Sebab tu digabungkan dua perkara di dalam makna hisab, ihtisab ialah mengira-ngirakan pahala dan menunaikan niat dengan dia akan wajahnya. Jadi qasad kitanya, niat qasad mana sama. Niat kita, qasad kita dengan amalan kita ni kerana Allah, untuk Allah, bukan untuk orang lain. Yang lain daripada Allah. Habis tu, apa pula katanya sabar dan ihtisab. Kita ni, sabar ni satu bagai ibadat. Kita jangan lupa di situ. Sabar ini satu jenis, satu bagai ibadat. Satu bagai ibadat yang diberibadat dengan dia, oleh hamba. Dengan maknanya, salah satu pada cara kita beribadat kepada Allah ialah kita bersabar. Maka apabila kata sabar ni salah satu daripada amal ibadat, macam solat, macam baca Quran, macam qiyamul lail. Maka tengok dalam hadis tadi tu dia kata man qama lailata Ramadan. Siapa-siapa berdiri beribadat pada malam bulan Ramadan, lepas tu ujung hadis kata ihtisaban. Jadi ihtisaban tu dikait dengan buat amal ibadat. Jadi buat amal qiyamul lail serta ada ihtisab.
Qiyamul Lail pada bulan Ramadan serta ada ihtisab. Maka di sini pun sabar dan ihtisab. Mana sebab apa boleh kata ihtisab? Sebab kita sabar tak lain tak bukan kerana Allah juga. Sebab ini satu rupa ibadat. Walaupun nampak tak buat apa sekalipun, ini adalah sabar. Walaupun tak nampak berjalan macam orang tawaf, walaupun tak ada nampak berdiri rakaat sujud macam orang solat, walaupun tak bunyi suara macam orang baca Quran, sekalipun tetapi sabar tu adalah ibadat. Maka setiap-tiap ibadat yang kita buat mesti kena ada ihtisab. Kan? Setiap-tiap ibadat yang kita buat mesti kena ada ihtisab. Kalau tidak ada ihtisab itu, maka sia-sialah ibadat itu. Maka tak dapat pahala. Kenapa boleh kata setiap ibadat kalau tidak ada ihtisab? Maknanya, ihtisab mana pun, maknanya mengirakan pahala, makna ikhlas. Dengan makna kalau kita buat tak ingat kata Tuhan nak beri pahala, Tuhan nak bagi ke tidak pahala pada kita. Kalau kita buat tak ada ikhlas, maka memanglah Allah Ta'ala tak bagi pahala. Sebab bukan buat kerana dia. Sebab tu digabungkan pula sabar dengan ihtisab. Nah, sabar dan ihtisab. Apabila maknanya apabila seorang itu bersabar. Nah, sabar tu kalau kira sebenarnya mengikut yang masyhurnya sabar di atas sabar daripada keinginan nafsu syahwah, syahwah nafsu. Yang keduanya sabar di atas kesusahan bala dan sebagainya. Yang ketiganya sabar di atas kesegangan amal ibadat. Sabar untuk nak bagi buat, nak boleh lancarkan amal ibadat. Sabar daripada keinginan hawa nafsu. Sabar di atas bala yang menipai, kesusahan yang mendatangi. Tetapi apabila sabar tu mesti kena ada ihtisab. Jadi katanya bermula sabar dan ihtisab itu depan terlebih afdal, paling lebih. Terlebih afdal, yang paling lebih daripada merdekakan beberapa hamba. Jadi merdekakan beberapa hamba itu kalau nak banding dengan sabar serta ihtisab, lebih sabar banyak. Lebih sabar dan ihtisab banyak daripada amalan merdekakan hamba. Tetapi kalau kita tilik kepada fadilah, pahala, balasan baik yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang memerdekakan hamba tu memang sangat besar, sangat banyak. Sangat besar, sangat banyak. Tetapi sabar serta ihtisab tu lebih pada tu lagi. Kita bayangkan sakat mana kebesaran, kehebatan amal itu, fadilah yang dapat daripada kesabaran. Sehingga lebih daripada merdekakan hamba-hamba lagi. Padahalnya merdeka seorang hamba tu pahala dah besar. Dan memasukkan Allah Ta'ala dan memasuk oleh Allah. Memasuk oleh Allah akan ampunnya sabar. Mana orang yang sabar serta ihtisab itu. Ampunnya sekalian itu sabar dan ihtisab akan syurga dengan tiada hisab, dengan tidak ada hisab di akhirat esok. Sampai masa boleh masuk syurga terus dengan tidak dihisabkan amalan. Besar kelebihan dia. Terusnya, dan bersabda ia Nabi SAW. Barang siapa, ini masuk dalam tajuk tawaduk pula. Dan barang siapa tawaduk ia kerana Allah. Dia tawaduk, dia merendahkan diri, dia tawaduk ni lawan bagi takabur. Lawan bagi takabur. Barang siapa tawaduk kerana Allah, bukan kerana lain, nas yang mengangkatkan dia oleh Allah. Banyak tawaduk, banyak tinggi peringkat di sisi Allah.
Ada setengah hadis dia katanya kalau kita tawaduk satu peringkat diangkat darajah, kita tawaduk satu darajah, nah diangkat naik satu darajah. Kalau tawaduk dua darajah maka diangkat naik dua darajah. Dia jadi selisih. Turun, yang ni turun, nah tawaduk turun, darajah angkat. Banyak tawaduk, banyak tinggi darajah. Allah Ta'ala meninggikan peringkat dia, darajah dia. Jadi jadi tawaduk dia di sisi manusia tinggi di sisi Allah. Dan barang siapa takabur, ia barang siapa nas yang merendahkan dia oleh Allah. Semakin takabur, semakin rendah darajah di sisi Allah. Semakin takabur, banyak takabur, rendah sangat dia di sisi Allah Ta'ala. Darajat dia tu rendah. Banyak takabur, semakin banyak, semakin tinggi, semakin rendah darajat dia di sisi Allah. Dia sebalik dengan tawaduk. Jadi nak dapat darajat yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala mesti kena banyakkan tawaduk. Mesti kena banyakkan tawaduk supaya kita dapat diangkat darajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak duduk di darajat peringkat-peringkat yang tinggi, orang taraf tinggi, orang darajat tinggi di sisi Allah ialah orang yang sabar. Orang yang tawaduk. Nak gitulah tu mana barang siapa tawaduk kerana Allah mengangkatkan dia, maknanya orang tawaduk ni di sisi Allah Taala orang yang darajah yang tinggi. Dan di sisi Allah Taala orang yang darajah tinggi. Orang takabur ni di sisi Allah Taala orang darajah yang paling rendah di sisi Allah. Gitu ya. Dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaduk oleh kamu serta segala orang. Tawaduk. Tawaduk oleh kamu serta segala orang yang tawaduk. Jadi orang yang tawaduk terhadap kita, kita tawaduk terhadap dia. Jadi maknanya kita nak tawaduk ni, tawaduk terhadap siapa? Terhadap orang yang tawaduk. Maknanya kalau siapa-siapa yang tawaduk kepada kita, kita pun tawaduk kepada dia. Jangan orang datang tawaduk kepada kita, kita rasa lebih pada dia, itu salah. Orang datang tawaduk, orang tu kata, saya tak ada ilmu, saya belajar sikit saja. Ni saya belajar lama, saya banyak belajar. Tu takabur, tak kena dengan cara. Jadi kalau orang takabur, orang tawaduk terhadap kita, kita balas dengan tawaduk juga. Tawaduk oleh kamu serta orang yang tawaduk. Jadi maknanya kita ni nak tawaduk terhadap siapa? Tempatnya. Nak tawaduk, nak tawaduk terhadap siapa? Tawaduk terhadap orang yang tawaduk. Maka bahawasa tawaduk serta orang tawaduk itu sedekah. Dapat pahala, dapat fadilat sedekah. Orang tu datang bersama dia, duduk di depan kita, dia tawaduk bersama kita, kita pun tawaduk terhadap dia juga. Jadi dia tawaduk terhadap kita, kita pun tawaduk terhadap dia juga. Maka kita tawaduk terhadap orang yang tawaduk itu dapat pahala sedekah. Dan takabur oleh kamu serta segala orang yang takabur. Disuruhkan kita takabur terhadap orang yang takabur. Siapa buat takabur di depan kita, kita pun takabur kepada dia juga. Jadi ini katanya takabur. Dia tawaduk ni zahirlah katanya, sebab tawaduk ni setengah pada sifat kepujian kan.
Tawaddu'a ni setengah pada sifat kepujian, tetapi peliknya takabur setengah pada perkara yang dicelai oleh syarak dan perkara yang diharam oleh syarak. Kita maklumnya begitu. Tawaddu' ini ialah perkara yang diharamkan, yang dicelai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tibanya suruh kita tawaddu' pula di sini. Katanya tawaddu', takabur oleh kamu. Makna kamu mesti bertakabur. Serta orang yang takabur. Jadi maknanya asalnya takabur ni dicelai, dilarangi, diharamkan oleh syarak. Tetapi sini pulaknya peliknya disuruh kita takabur. Disuruh kita takabur terhadap siapa? Orang yang takabur terhadap dia. Orang yang takabur, kita takabur balah pada dia. Menunjuk katanya takabur terhadap orang yang takabur ini tidak dilarang oleh syarak, tidak dicelai oleh syarak. Jadi maknanya kalau orang itu tidak menunjuk takaburan dia kepada kita, kepada masyarakat, kita tak boleh nak tunjuk takabur. Sekiranya kalau tunjuk takabur itulah didosakan, itulah haram. Jadi maknanya jangan kita bertakabur kepada orang yang tiada bertakabur. Pada maknanya begitu. Jangan kita takabur terhadap orang yang tiada takabur. Nak takabur dengan siapa? Sama siapa? Sama orang yang bertakabur. Ini dibolehkan, disuruhkan oleh syarak. Dapat pahala pulaknya. Kenapa? Kerana bahasa takabur serta segala orang takabur itu sedekah. Masuk dalam kata sedekah. Masuk dalam kata sedekah. Takabur bersama orang takabur. Nak dia tunjuk takabur pada kita, kita pun tunjuk takabur kita kepada dia pula. Jadi kalau dia katanya, saya ilmu banyak ni, saya belajar tak lama tapi Allah Ta'ala bagi ilmu banyak kepada saya. Kita kata, kita buat tanya masalah pada dia, itulah. Untuk nak bagi nampak katanya kita hebat pada dia lagi. Kita lebih hebat pada dia lagi. Tetapi jangan nak menunjuk kehebatan kita kepada dia sangat. Cumanya kita nak bantu dia. Sebab tu katanya takabur terhadap orang yang takabur tu sedekah. Kita ni faham ke tidak sedekah? Sedekah ni apa dia? Dengan secara luasnya kita apabila kita sedekah ni amalan kan, ibadat kan. Tapi sedekah ni amalan yang jenis orang lain boleh tumpan. Boleh menumpan ni kesenangan dengan sebab kita buat amal ibadat. Tak macam kita solat. Kita solat tahajud malam-malam seorang tu, orang lain nak tumpan tak boleh. Nak tumpan kesenangan, nak tumpan kebajikan, nak tumpan apa lain tak boleh. Tetapi kita ni kita buat ibadat dengan secara sedekah, orang yang sukanya fakir miskin. Sebab tu setiap-tiap amalan yang boleh yang kita buat untuk nak dapat pahala, tapi orang lain dapat kelebihan itu. Dapat kesenangan. Tengok, bantu, tolong, berdapat sedekah semua. Sebab tu katanya siapa-siapa yang membuangkan kaca, duri kat jalan tu, dapat pahala sedekah. Sebab apa? Sebab amalan itu orang lain dapat kesenangan dengan kita buat amalan. Kita tolong orang dapat kesenangan. Kita buang kaca, duri, paku yang ada kat jalan tu, itu sedekah. Sebab jaksa kita orang lain jadi dapat kesenangan. Jadi mana orang lain yang dapat faedah daripada ibadat kita. Maka segala jenis perkara itu ialah masuk dalam bagai sedekah. Sebab kita sedekah tak kira sedekah sunat, sedekah wajib yang dikatakan zakat. Kita nak tengok kita keluar zakat. Tujuan kita ni keluar zakat nak melepaskan akan kewajipan di atas kita pada harta kita.
Tetapi dalam keadaan kita nak tunaikan ibadat, nak melepaskan tuntutan wajib di atas kita, orang fakir miskin suka. Orang fakir miskin serendah dengan ibadat zakat kita. Begitu. Begitu juga kita nak dapat fadilat sedekah, orang fakir miskin suka dengan kita nak dapat fadilat sedekah. Sebab dia dapat tumpan kepada kita. Maka kenapa di sini katanya takabur atas sama orang takabur itu sedekah, sebab kita tolong dia. Kita tolong dia. Kalau dia takabur, kita tawadhu' terhadap dia. Dia kata saya ilmu banyak, gini-gini, belajar lama, begini-begini. Kita pun saya tak belajar, saya ilmu tak banyak. Nanti dia semakin kuat takaburnya. Dia semakin tak kenal, semakin tak bersyukur di atas nikmat. Kalau kita buat begitu kepada dia, dia menunjuk kehebatan dia, nikmat dia begitu takabur, tunjuk pada kita begini, dia pandai, dia alim. Kita saya tak pandai, saya belajar sikit, saya begitu begini. Maka apabila kita tawadhu' terhadap dia, dia semakin sombong. Semakin kita tawadhu' kepada dia, dia semakin banyak sombong. Jadi tawadhu' kita tu tak terhadap orang takabur tak kena dengan cara. Jadi kita tak tolong dia. Jadi maknanya kita ni takabur ni, ingat kata kita takabur pada dia ni bukan kerana lain, kerana nak tolong dia, kena ingatnya begitu. Kalau dia, dengan sebab dia tak takabur terhadap kita, kita pun tak nak tunjuk kepada dia, tak ada nak takabur pada dia. Jadi kita takabur bersama dia ni untuk nak menolongkan dia, untuk nak mengobati sifat takabur pada dia. Untuk nak mengobati. Jadi maknanya lain-lain kali dia tak tergamuk lah nak buat takabur depan orang. Kita tunjuk kehebatan kita lebih pada dia lagi, dia tak tergamuk nak buat pula lah. Jadi maknanya semakin kita tawadhu' terhadap dia, dia semakin bangga, dia semakin sombong, dia semakin takabur. Sebab tu tak kena dengan cara. Jadi mana kalau kita tawadhu' terhadap orang takabur, maknanya kita tak tolong dia. Kita tak tolong mengubat dia, kita tak tolong membaiki kepada dia. Maka nak tolong dia, nak membaiki, nak membaikkan dia, kita takabur balas balik. Sebab tu kata tolong dia. Dia dapat berfaedah daripada dia, orang takabur itu dapat berfaedah, kita bertakabur pada dia. Untuk dapat faedah. Sebab tu dikatakan pahalanya pahala sedekah. Tapi kita pun jangan ingat nak betul-betul takabur, takut jadi salah pula sebab takabur asal benda dicelai. Tapi ingat kata kita buat takabur ni tak lain tak bukan kerana nak mengubatkan dia. Nak mengubatkan dia. Ingat begitu. Kalau tak ingat nak mengubat, biarlah. Tak payah kita menunjuk takabur lah pada dia. Begitulah. Kalau kita menunjuk kehebatan dia pun tak tahu pun, buat tak tahu tak berkesan, itu tak payahlah, takut kita pula jatuh dalam salah. Satu lagi, dan sebeda ia Nabi SAW, barang siapa takabur ia atas segala kafir, melaknatkan dia Allah. Siapa dia buat takabur terhadap orang fakir. Dia orang fakir ni dia dah dalam keadaan kesusahan. Orang fakir dia dah duduk di dalam keadaan kesusahan. Lepas tu kita orang fakir kita katanya susah, dia tak ada duit masalah. Dia dalam keadaan semata-mata diri dia tu dah susah, tak ada duit. Lepas tu kita pulaknya menunjuk duit banyak di depan dia pula. Dua kali susah dia. Susah dia tak ada nak makan satu, susah hati tengok dia orang lain dapat, dia tak dapat. Jadi dua kali menyusah hati kepada dia. Kalau kita tak menunjuk, dia tak rasa sekadar susah tak ada duit cara dia saja. Tetapi kalau kita pergi menunjuk duit banyak di depan dia, susah hati satu lagi, dua kali menyusah kepada dia lah. Sebab tu besar kesalahannya, dilaknatkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan barang siapa takabur atas ulama. Dan barang siapa takabur atas ulama, buat takabur terhadap ulama, akhzahullahu. Ni dia datang bahasa Arab. Akhzahullahu. Apa maknanya? Akhzahullah arti akhzahullah, orang yang takabur terhadap ulama, dijatuhkan dia oleh Allah di dalam bala. Allah Ta'ala jatuhkan dia dalam bala. Orang ni akan duduk dalam bala dengan sebab dia takabur terhadap ulama. Akan dapat bala, akan ditipai bala. Itu akibahnya. Dan kemasyhuran yang jadi dan kemasyhuran yang tu tak nak jadi hina. Yang tu tak nak. Dan kemasyhuran jadi hina. Yang masyhur jadi hina. Maknanya orang yang takabur terhadap ulama akan ditipai bala. Allah Ta'ala menjatuhkan dia dalam bala. Dan sekiranya kalau dia orang yang masyhur, tak berapa lama dia akan jadi hina. Tak berapa lama dia akan jadi hina. Dan kemasyhuran jadi hina dengan sebab takabur serta atas ulama. Dengan sebab takabur atas ulama. Gitu. Maka untuk ini hari kita akhir di situ pada katanya sebeda ia sallallahu alaihi wasallam kasihani olehmu akan mereka yang pada bumi. Mereka yang di bumi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.